Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saudara pengerusi majlis, saudara Amin, sahabat-sahabat pimpinan daripada pakatan, daripada barisan, saudara-saudari yang hadir dalam hujan lebat ni. Alhamdulillah, walaupun hujan dan walaupun ini adalah ceramah permulaan yang kecil dan sederhana, tapi Alhamdulillah saya tengok malam ini kehadiran yang baik. Walaupun hujan, hari Selasa, saya tengok di Facebook tontonan yang baik dan ia permulaan yang baik kerana saya ingat semasa dalam pilihan raya umum yang lepas, 5-6 bulan yang lepas, permulaan kita pun lebih kurang begini. Kehadiran dia bermula lebih kurang begini, 500-600 orang. Tontonan pun begini, maksudnya dia bermula selalunya sebelum saya berucap dalam 1000 lebih. Kalau bernasib baik, dia boleh digandakan selepas itu. Jadi, Alhamdulillah, walaupun ada macam-macam dakwaan sekarang, dakwaan yang Melayu tak sokong Pakatan Harapan, dakwaan bahawa Nogori lepas ini akan dapat seorang Menteri Besar PAS. Saya tak adalah gelak, tapi tak percayalah. Alhamdulillah, kehadiran pada malam ini dan juga momentum itu, dia tak banyak berbeza dengan data-data dan dapatan yang kita ada yang membayangkan bahawa insya-Allah Negeri Sembilan akan terus kekal di bawah pentadbiran Pakatan dan selepas ini bersama-sama dengan Barisan Nasional dalam Kerajaan Perpaduan. Saya rasa kali terakhir saya ceramah ni lama, walaupun 6-7 bulan, tapi rasa lama sangat dah. Tak reti dah macam mana nak ceramah. Kita dah pulun habis dalam PRU yang lepas. Dan saya sekarang tadi duk tengok duk kat depan ni kan. Ni yang kat depan ni sama macam orang kedekut nak beli tiket wayang. Duduk kat depan sekali ni kena dongak ke atas. Kemudian Amin pula yang berucap, dongak ke atas nampak perut dia je. Saya lepas pilihan raya yang lepas, Amin berani pakai t-shirt. Saya tak berani pakai t-shirt dah. Sebab perut dah makin besar, rambut makin kurang. Dan memang betul, tugas untuk kita membaiki keadaan negara itu cukup berat. Jadi, awal-awal ni saya akan berceramah tiap-tiap malam ni. Malam ini di Negeri Sembilan. Malam esok di Selangor. Kemudian hari Khamis saya dah lupa, mungkin balik ke Negeri Sembilan. Hari Jumaat kat mana pun saya lupa, hari Sabtu dan Ahad saya di Kedah. Skrip memang akan ambil masa sedikit sebanyaklah untuk saya bina skrip yang baik untuk ceramah kan. Cuma saya memang jarang sangat ambil tahu ataupun jawab macam-macam yang dilemparkan kepada kerajaan setakat ini kerana memang tugas untuk kita baiki ekonomi itu tugas yang berat. Cuma malam ni nak ceramah, banyak-banyak orang yang nak sentuh. Yang sentuh saya malam hari ni ialah Azmin Ali. Cari pasal lah Azmin. Dia tak tahu ke saya nak mula ceramah malam ni? Orang tak kacau dia, janganlah kacau ya tak? Hari ni berita Azmin sebut, dia kata Rafizi sebagai Menteri Ekonomi sudah hilang taring. Tak macam dia dulu kan. Azmin ni kawan lama, kawan baik. Dululah. Saya ingatlah satu nasihat yang cukup baik untuk kita semua, terutamanya yang orang politik ni. Sebelum kata kepada orang, cermin diri dulu. Sebelum kita tuduh orang, cermin diri dulu. Cuma saya teringat jugalah kalau cerita cermin ni, cakap kat Azmin, cermin memang tak pakai sebab dia selalu kabur dan sama-sama.
Dia kalau dia tengok cermin tiap-tiap hari pun, walaupun dia duduk kat cermin, dia tak nampak semua kabur dan sama-sama. Jadi saya tak terkejut lah. Dia kata bahawa, yalah, sejak saya jadi menteri, kita jadi kerajaan, hilang taring, dia kata. Saya nak beritahu dia soal diam ataupun nampak tak bising. Bila jadi kerajaan ni tugas kita banyak, dan saya memang sebut daripada awal bahawa pada masa awal ini kita kena tumpu kepada usaha membaiki ekonomi negara. Jadi saya tak nak layan sangat soal politik ini. Tapi kalau saya jadi azmin lah, paling kurang lah sebelum tuduh orang lain hilang taring, paling kurang saya cermin diri, sebab saya nak beritahu, aku hilang taring pun paling kurang aku menang pilihan raya. Paling kurang saya menang majoriti besar. Yang kalah pilihan raya walaupun taring banyak adalah Azmin Ali lah. Tapi yang penting ialah bila kita jadi pembangkang, tugas kita berlainan. Bila kita jadi kerajaan, tugas kita berlainan. Tugas sebagai kerajaan ialah kita mentadbir dan kita kena selesai masalah. Dan memang kita warisi masalah yang banyak. Masalah itu saya tak payah ulang banyak pun, rakyat tahu. Masalah di peringkat kerajaan, masalah yang sekarang ini melanda rakyat, masalah di peringkat antarabangsa, semua ini perlu diuruskan. Kalau jadi kerajaan, tugas kita, baik yang di negeri, baik di kerajaan persekutuan, ialah kita kena menyelesaikan masalah. Ada banyak cara kita kena selesaikan masalah, tapi masalah itu tidak diselesaikan kalau kita mengulangi kesilapan-kesilapan yang dulu. Jadi memang tugas kerajaan lah, yang menteri ke, yang menteri besar ke, yang exco, tengok masalah, cari jalan dan cara baru untuk kita selesaikan masalah itu. Itu tugas kerajaan. Tugas pembangkang ialah mengawasi kerja kerajaan. Ada dua cara untuk kita mengawasi kerja kerajaan. Yang ini saya nak sebut kepada Azmin, kepada Muhyiddin, kepada kawan-kawan dalam PAS. Kami lama jadi pembangkang. Daripada pembangkang sampai kami menang jadi kerajaan. Kami nak ajar sedikit sebanyaklah. Berkongsi pengalaman macam mana nak jadi pembangkang yang baik dan berfungsi. Satu tugas pembangkang, bila kita kata mengawasi peranan dan juga prestasi kerajaan, pertama ialah tengok dia buat kerja. Kalau ada penyelewengan, kamu bawa penyelewengan itu. Kamu dedahkan. Kamu buat laporan polis. Kamu serang. Bawa sehingga penyelewengan itu berhenti. Itu tugas pertama sebagai pembangkang. Tugas kedua pembangkang ialah bila tengok ada masalah, tengok cara kerajaan mengatasi masalah itu. Kalau kamu rasa cara itu tidak kena, tidak berkesan, salah. Kamu kena bawa alternatif, pandangan lain macam mana kamu akan selesaikan masalah. Kalau kamu kata harga barang tinggi, macam mana kamu nak selesaikan masalah harga barang tinggi? Kalau kamu kata kerajaan tidak boleh mengawal atau mewujudkan peluang pekerjaan, ceritalah kepada rakyat macam mana kamu nak buat. Sebab itu malam ini, walaupun mungkin yang biasa dengar ceramah saya kata, bosan lah malam ini, dia cerita macam benda-benda, tak ada skandal, tak ada lawak, tak ada itu dan tak ada ini. Tapi saya harap saudara-saudari, bagi saya ruang 30 minit, saya ingat nak sambung sampai pukul 12.30. Tapi esok saya kerja. Dulu saya tak kerja, tak apa. Esok saya kerja, jadi saya kena balik awal lah. Esok kena masuk office, pukul 7.30 dah kena masuk office ni. Baik, bagi ruang kepada saya untuk saya jelaskan sebenarnya perbandingan di antara pembangkang dengan kerajaan. Supaya dengan perbandingan ini, baru saudara-saudari, pengundi-pengundi boleh buat keputusan yang lebih bermaklumat. Sebab kita tak nak yang berlaku ialah keputusan rakyat itu adalah berdasarkan emosi semata-mata. Emosi ini tak bawa kita ke mana-mana. Dan mana-mana parti yang kerjanya bila berkempen nak masuk pilihan raya, dia main emosi saja. Kalaupun dia menang pilihan raya, saudara-saudari,
negara itu akhirnya akan kecundang. Saya tak cakap kosong sebab yang ini dah berlaku kepada United Kingdom. Kalau saudara-saudari yang mengikuti perkembangan antarabangsa ingat, tahun 2010, 11, 12 dahulu, antara perbalahan besar di negara United Kingdom ialah kedudukan UK di dalam Kesatuan Eropah. Yang orang duk sebut Brexit. Parti di sebelah kanan, parti konservatif, masa itu dia ambil pendekatan aliran kanan. Dia tak banyak beza dengan yang PN duk main sekarang ni lah. Soal emosi, kalau kita kekal dalam Kesatuan Eropah, maka pendatang asing akan datang. Kalau kita duduk dalam Kesatuan Eropah, lagi ramai nanti orang minoriti yang beragama Islam ini, nanti lagi banyak masjid keliling kita. Jadi akhirnya, yang di sebelah kerajaan, yang di sebelah lawan masa itu, termasuklah Parti Buruh, mereka mempertahankan kita kena duduk dalam Kesatuan Eropah ini kerana nadi ekonomi negara UK bergantung kepada mereka berada di dalam satu pasaran tunggal Kesatuan Eropah. Saudara-saudari semua tahu apa yang berlaku. Sentimen dan emosi itu dimainkan berkali-kali bahawa kalau kita tak keluar daripada Kesatuan Eropah ini, maka hancurlah kita. Tak keluar Kesatuan Eropah, pendatang makin ramai. Mak Saleh tak ada dah. Kita akan merempat di negara kita sendiri. Benda yang biasa kita dengar di Malaysia sekarang, bukan Malaysia je main ayat macam ni, Mak Saleh pun main juga. Akhirnya, bila dibuat referendum, memang betul rakyat yang termakan dengan emosi pada ketika itu mengambil pendirian untuk keluar daripada Kesatuan Eropah. Saudara-saudari tahu apa yang berlaku selepas UK keluar daripada Kesatuan Eropah. Keadaan ekonomi UK antara yang paling teruk sekali di antara negara-negara maju. Mereka dah bertukar berapa? Saya pun dah lupa kira berapa Perdana Menteri. Daripada David Cameron, tukar kepada Theresa May. Daripada Theresa May, tukar kepada, siapa Mamat tu? Boris Johnson. Daripada Boris Johnson, tukar kepada Perdana Menteri yang perempuan yang pegang rekod sebagai Perdana Menteri paling singkat dalam sejarah dunia. 42 hari. Nama dia apa? Tak ada orang ingat pun nama dia. Yang keempat, dan sekarang yang ada ni Rishi Sunak. Dalam tempoh lebih kurang 5 tahun, 6 tahun saja mereka bertukar 5 Perdana Menteri. Masalah ekonomi tak selesai. Dan sekarang ini bila ditanya balik kepada penduduk UK, rata-rata kata kami menyesal. Kalaulah kami dulu tidak emosi, kami buat keputusan secara bermaklumat, berfakta, kami tengok, kami sudah tentu tidak buat keputusan untuk menyokong mereka yang bermain emosi untuk bawa UK keluar daripada Kesatuan Eropah. Tapi nasi sudah jadi bubur. Bila berlaku krisis perang di Ukraine, bila berlaku krisis harga tenaga, negara mana yang harga elektrik, harga gas paling tinggi naik? UK. Bila berlaku krisis ekonomi akibat COVID, negara mana yang paling terkesan di Eropah? UK. Sebab keputusan yang berdasarkan emosi yang dibuat oleh rakyat pada ketika itu tidak disandarkan kepada fakta, kepada ilmiah, kepada perbandingan yang betul. Jadi negara kita, Malaysia, negeri seperti Negeri Sembilan, berada di persimpangan yang tak banyak beza yang pernah dilalui oleh masyarakat-masyarakat lain termasuk UK. Iaitu, kita perlu memastikan masyarakat dan negara ini berubah dalam keadaan cabaran ekonomi dalam negara dan cabaran ekonomi dunia semakin mencabar. Kita ada dua pilihan, saudara-saudari. Satu, untuk saudara-saudari ikut emosi, terutamanya yang Melayu, yang muda. Sekarang dah terbalik dah, Amin. Dulu masa kita jadi pembangkang daripada 1998, yang banyak sokong PKR lah dan juga parti-parti pembangkang pada ketika itu adalah yang muda. Sekarang dalam PRU yang lepas dia dah terbalik. Sebenarnya
yang banyak sokong kepada Perikatan Nasional sekarang ni, di kalangan orang Melayu, dia lebih di kalangan orang muda. Kalau umur itu 30 tahun ke atas, dia memang banyak yang menyokong Pakatan Harapan. Paling mengejutkan termasuk di Negeri Sembilan, yang banyak sokong Pakatan Harapan di kalangan orang Melayu ini adalah yang berumur 60 tahun ke atas. Ni ada ni kopiah semua ada kat depan ni. Sebab dia begini. Sebabnya semakin yang tua ini melalui 10, 15, 20 tahun, mereka dapat merasakan sendiri cabaran-cabaran ini. Mereka boleh nampak bahawa ada benda yang perlu diperbetulkan dan kita kena cari kaedah baru. Sebab itu saya ulang malam ini, saya nak ambil masa untuk bagi perbandingan. Kalau ini masalahnya yang dihadapi negara dan rakyat, apa yang sedang dibuat dan bagaimana pendekatan kerajaan perpaduan, PH, BN dan rakan-rakan yang lain, apa cadangan pembangkang Perikatan Nasional untuk selesaikannya ini. Sebab saya yakin kalau buah fikiran kita secara logik dan ilmiah menilai secara berfakta, insya-Allah saya yakin kita akan menang besar di Negeri Sembilan dalam pilihan raya negeri kali ini. Baik, kita mula dengan perkara pertama. Perkara pertama ialah soal kemiskinan. Dalam masyarakat kita ada miskin tegar. Miskin tegar ini ialah mereka yang pendapatan bulanan bawah RM1,200 sebulan. Sebab kalau ikut kajian, perangkaan dan juga dasar kerajaan, untuk kita hidup paling minimal lah, satu isi rumah tu kena ada RM1,200 sebulan. Untuk bayar baju sikit, makan sikit, RM1,200. Kita ada masalah kerana masih ramai lagi isi rumah yang berada di bawah RM1,200. Kita ada golongan yang besar yang pendapatannya bawah RM4,000 sebulan. Terutamanya yang duduk di kawasan bandar dan pinggir bandar macam Seremban. Sebab bunyi banyak, RM3,000, RM4,000. Tapi nak bayar rumah, nak bayar anak, nak bayar minyak, nak bayar hutang, nak bayar makanan, RM3,000-RM4,000 sebulan itu cukup sahaja sebenarnya untuk hidup. Sebab itu kategori ini dipanggil golongan miskin B40. Saya nak tanya, sebelum kerajaan perpaduan ambil alih, saudara-saudari pernah dengar tak sebelum ini Perikatan Nasional duk bising pasal macam mana kita nak bantu miskin tegar dengan B40? Saya masuk kerajaan dengan Datuk Seri Anwar, antara perkara pertama yang kami lihat ialah apa nak buat. Dan kami semak, adalah situ sana sini sikit, tapi dia tidak ubah seperti melepaskan batuk di tangga. Kalau di sebelah kerajaan perpaduan sekarang, kita meletakkan bahawa selain daripada kita bincang pasal pertumbuhan ekonomi negara, soal bangunan besar, projek besar, keutamaan pertama yang diumumkan oleh Kerajaan Perpaduan Perdana Menteri bulan Februari 2023, perkara pertama yang kami umumkan ialah satu peruntukan besar untuk kita membasmi kemiskinan dan kita menoktahkan kemiskinan, saudara-saudari. Itu pendirian Kerajaan Perpaduan dari segi kemiskinan. Kita letak sasaran jelas, membasmi dan menoktahkan kemiskinan adalah tumpuan utama. Saudara-saudari pernah tanya Muhyiddin tak pasal kemiskinan? Pernah dengar? Ni kawan-kawan TikTok ni yang muda-muda yang tengah duk buat ni, sekarang masa dia boleh pergi interview Muhyiddin Yassin. Tanya dia, masa dia jadi Perdana Menteri dulu, apa sebenarnya perancangan dia untuk membasmi kemiskinan? Zaman COVID, bila orang susah, tak boleh makan, sampai kena angkat bendera putih. Saudara-saudari ingat tak apa jawab Muhyiddin Yassin? Dia pelekehkan saja benda ni. Dia kata, alah ini tak ada lah. Baik angkat bendera biru, PN saja. Itu reaksi seorang yang kini nak jadi Perdana Menteri balik berbanding dengan muhasabah kami dalam Kerajaan Perpaduan yang kami sedar. Walau macam mana hebat pun kamu kata, tumbuh ekonomi besar macam mana pun, tugas pertama satu kerajaan ialah menjaga golongan yang paling susah, iaitu miskin tegar. Macam mana kita nak basmi?
kita bangunkan dasar yang menyeluruh di peringkat kebangsaan. Kita pastikan bahawa kerajaan tidak cukup dengan hanya bagi bantuan saja, tapi kerajaan kena pastikan bantuan itu dalam bentuk infrastruktur dan juga dalam bentuk peluang menjana pendapatan. Apa yang kita pernah dengar daripada Haji Hadi? Pernah dengar tak Haji Hadi cerita macam mana nak tolong miskin tegar supaya dia keluar daripada kemiskinan? Saya berani sebut sebab saya dah semak, memang tak ada. Sedangkan bila kami ambil alih kajian perpaduan, pendirian kita begini. Wahai kerajaan, memang kerja ni susah, memang menoktahkan kemiskinan ini akan menjadi beban besar kita. Tapi apalah guna menjadi kerajaan kalau golongan yang paling lemah itu kamu tak bantu. Sebab itu pandangan kita dan kita laksanakan dengan kementerian walaupun tidak pernah dicuba sebelum ini bahawa tidak cukup untuk bagi bantuan. Jangan bagi ikan sahaja, bagi joran. Ajar mereka cari pendapatan, bina keyakinan daripada golongan-golongan miskin tegar dan B40 ini. Saya tahu awal-awal dahulu, orang PN dan pembangkang, dia pelekeh, dia kata, alah kamu, aku ingat bijak sangat. Rupanya kamu buat vending machine saja. Saudara-saudari, saya nak ajak fikir macam ini. Ingat tak dulu-dulu tahun 70-an, 80-an? Bila kerajaan nak bantu orang menjana pendapatan, kerajaan buat apa? Kerajaan bina arkid mara untuk bagi ruang berniaga. Kerajaan kemudian bagi gerai. Kerajaan bagi pinjaman untuk sewa pejabat ataupun sewa kedai. Masalah dia sekarang, sewa bangunan mahal. Tempat gerai ni kadang-kadang terhad. Kalau di Nogori pun, di Seremban pun, tempat itu kena pada tempat dia barulah boleh berniaga. Bagi dia dalam hutan, bagi gerai macam mana pun, tak laku. Jadi daripada satu dekad ke satu dekad, usaha itu mesti bertukar. Bezanya begini, orang yang miskin memerlukan satu tempat untuk mereka berniaga supaya orang boleh beli. Baik, Bila kami tengok dan semak, kita tengok, kalau nak bina satu gerai, mungkin 20,000. Kemudian cari tempat payah. Kemudian penyelenggaraan lepas itu 3-4 tahun dia jadi buruk, kena marah kat orang. Kemudian tempat-tempat itu makin lama makin jauh daripada tumpuan orang. Kalau nak bina kedai, macam Arkid Mara dulu lagi mahal. Satu jadi 300,000, 400,000 ringgit. Dan kami sedar, kerajaan perpaduan yang ada ini mewarisi hutang 1.5 trilion. Kamu nak bina macam mana? Duit pun hutang yang banyak. Sebab itu kami fikir, sebenarnya tak perlukan bangunan pun, gerai pun. Yang kita perlukan ialah tempat menjual, asalkan tempat berniaga itu betul-betul tempat tumpuan orang ramai. Dan yang penting, kita nak pastikan tak payahlah dia ambil orang bekerja, bayar elektrik, tunggu kat situ satu hari. Sebab itu kita tengok secara ekonominya, yang paling baik kita bagi dia vending machine. Sebab setakat ini daripada mereka yang menerima vending machine ada 100 unit pertama ni kita semak. Kita pasang di tempat-tempat strategik di seluruh negara. Paling kurang satu hari dia dapat 150 ke 200 ringgit sehari. Ada yang dapat 600 ringgit sehari. Ada yang dapat sampai 800 ringgit sehari. Dan dia tak payah bayar sewa, tak payah bayar elektrik, hatta dia tak payah duduk dekat situ pun. Jadi banyak yang dapat peluang ini dari kalangan miskin dan miskin tegar, dia buat dua kerja. Dia buat kerja lain, pagi dia pergi pasang, hantar makanan dia dulu, dia pergi buat kerja lain. Kemudian tengah hari habis diganti balik, maka dia dapat jana dua pendapatan. Baik, perkiraan mudah untuk orang-orang yang tak reti mengira, yang pelekeh. Ini cara kita bantu rakyat. Bayangkan kita ada 5,000 penerima insya-Allah menjelang tahun akhir tahun ini. 5,000 penerima, 5,000 mesin di seluruh negara. Satu hari katakanlah
Paling kurang dia dapat RM100. Paling kurang lah. Sekarang ini paling kurang RM150. Tapi kita kira purata lah, ada tempat mungkin jauh sikit dia dapat RM100. 5,000 mesin, satu hari, setiap satu jana RM100 tambahan pendapatan kepada orang miskin Tegar dan miskin B40. Satu hari RM500,000, saudara-saudari. Satu tahun, kalilah. RM500,000 kali dengan 365 hari, dia lebih kurang RM150 juta tambahan kepada orang miskin. Ini lebih baik daripada kerajaan buta-buta bagi duit kerana mereka dapat pendapatan, dia yakin mereka belajar berniaga dan mereka akan dapat pendapatan bersih lebih kurang RM1,000, RM2,000, RM3,000 sebulan. Bukankah itu cara yang lebih baik untuk kita tolong orang miskin? Daripada kita sembang, takutkan dia, oh Pak Cik, kalau Pak Cik undi UMNO ke, undi Pakatan ni, habislah kita. Cina lah belakang di Kelantan ni. Ini untuk orang Kelantan yang tengah tengok ni, saya akan datang Kelantan. Dekatlah masa ni nak ceramah Kelantan ni kan. Bayangkan itu baru satu program. Ada program lain bila kita buat usahawan tani yang insya-Allah antara kawasan-kawasan yang banyak yang telah diberikan ialah di Negeri Sembilan nanti. Sama juga dulu. Kalau kita bagi bantuan RM2,000, RM3,000, suruh dia bercucuk tanam. 2-3 bulan dia bercucuk tanam, lepas tu dia tak larat dah. Pokok tu matilah, baja mahal lah. Macam-macam cerita, harga jatuh lah. Sebab itulah sampai kesudah kita masih lagi bergelumang dengan masalah tanaman makanan yang tidak mencukupi. Sebab itu bila kita tengok untuk tolong orang miskin, untuk pastikan bahawa bekalan makanan itu mencukupi di masa akan datang, kita kata kerajaan tak boleh lepas tangan setakat bagi RM1,000, RM2,000 suruh orang tanam pokok. Tak jadi. Apa yang kerajaan kena buat? Kita kena bina keseluruhan infrastruktur pertanian. Jadi petani sekarang bukan macam zaman dulu bawa satu cangkul je. Dia nak jadi petani, dia kena ada rumah hijau. Dia kena ada para-para. Dia kena ada wiring air, wiring elektrik. Dia kena ada fertigasi. Dia kena ada sistem komputer, pam air, pam baja. Supaya bila orang datang bertani itu, dia bukan mencangkul macam dulu. Dia bertani seolah-olah dia kerja dalam kilang. Baru kita boleh kawal mutu tuaian. Kita boleh pastikan kita jaga risiko dari segi serangga dan sebagainya. Barulah yang bekerja ini boleh kekal mengusahakan tapak-tapak pertanian. Kalau tidak, bagi kat dia tanah, suruh bagi dia RM2,000, suruh pergi beli cangkul, suruh dia cari tanah sendiri, suruh dia beli baja sendiri. Tak jadi sampai bila-bila. Jadi kita buat dan insya-Allah kita bagi setengah atau suku ekar setiap seorang penerima, kita dah kira insya-Allah mereka akan dapat pendapatan bersih sekitar RM1,500 ke RM2,000 sebulan dalam keadaan dia tak payah duduk kat situ tiap-tiap jam pun. Dia datang tengok sekejap, tengok jaga pokok dia sekejap, sembuh racun sikit, air memang dah dimasukkan secara automatik, baja dimasukkan secara automatik, hasil tuaian itu nanti akan dibeli oleh pembeli-pembeli yang kerajaan dah susun pun. Jadi saya nak ulang balik, saya tanya balik. Kawan-kawan dalam PN, ni orang yang duk tengok dan maki hamun ni, kamu bolehlah maki hamun, cuba jawab soalan saya ini. Kalau ini dasar pendekatan dan apa yang kami usahakan oleh kerajaan perpaduan untuk bantu orang susah, sebahagian besar orang Melayu. Saya nak tanya Muhyiddin, saya nak tanya Haji Hadi. Kamu, Haji Hadi, datang daripada Marang berpuluh-puluh tahun jadi wakil rakyat Marang. Apa kamu buat untuk bantu penduduk orang miskin dekat Marang? Cuba beritahu. Dulu kamu boleh kata, oh kami pembangkang, kami tak boleh buat apa. Kamu pernah jadi menteri besar 5 tahun. Jatuh terus saya sebut macam tu. Ni siapa ni? Spy aja dia dekat atas tu. Kamu
Pernah jadi menteri besar 5 tahun. Marang masih lagi orang susah-susah macam tu lah. Kamu pernah jadi duta besar bertaraf menteri. Mana sumbangan idea kamu, pendekatan kamu nak bantu orang susah? Kerajaan PAS pernah jadi sebahagian daripada Kerajaan Persekutuan Perikatan Nasional. Saya nak tanya, apa yang PAS gariskan, apa yang PAS bangunkan, apa yang PAS perjuangkan untuk orang-orang susah, kecuali daripada minta tabung daripada orang-orang susah masa ceramah PAS. Saya nak tanya. Sebab itu saya kata kepada yang muda, kepada yang dengar, bolehlah dengar cerita daripada Perikatan Nasional, daripada Bersatu, daripada PAS. Mereka pun pernah berceramah dengan saya. Saya ingat dulu tahun 2017, 2016, antara mereka yang kerap naik trak saya, tak lain dan tak bukan, ialah Tan Sri Muhyiddin sendiri naik trak aku dulu. Saya kenal mereka. Dulu masa PAS di dalam Pakatan Rakyat dulu, bab-bab memikirkan dasar, bab-bab membangunkan pendekatan macam mana nak selesai masalah rakyat, dia tinggal kat siapa? Dia tinggal kat PKR. Yang itu dia kata, oh ni tak apalah. Ente buatlah. Jadi sebab itu sekarang ini, dalam keadaan kita mencabar ekonominya, kedudukan negara ini tak boleh dah lagi macam dulu business as usual. Sebab hutang kita 1.7 trilion. Maka pilihan yang ada kepada pengundi-pengundi, terutamanya yang muda, ialah bertanya, kalaulah aku pilih parti ini, sebenarnya macam mana mereka akan menyelesaikan masalah aku. Itu yang pertama tu. Ada 10 lagi, sebab tu saya ingat memang habis pukul 2 ni kot. Kemudian saya tanya, soal yang kedua, itu soal orang miskin terbawah. Kemudian golongan seterusnya, ialah golongan yang mungkin tidak miskin tegak, mungkin bukan golongan B40 paling miskin, 3,000 ke bawah, tapi golongan-golongan pertengahan yang sebenarnya turut tertekan dengan kos hidup. Ini golongan M40. Ini golongan yang kalau suami isteri bekerja, dua-dua cikgu, gaji 8,000 sebulan, cukai dia bayar, sumbangan kepada sekolah dia kena ambil duit dia untuk bayar, tapi dia tidak layak untuk dapat apa-apa bantuan daripada kerajaan. BRIM dulu tak dapat, kemudian jadi bantuan keluarga pun tak dapat, sekarang sumbangan tunai ramah pun tak dapat. Sebab dia apa? Sebab dia M40. Ini golongan yang dikira golongan pertengahan. Kamu, kerja kamu ialah bayar cukai kepada kerajaan saja untuk bantu orang lain. Kamu takkan dapat bantuan. Bila kami masuk, kami kata benda ni tak adil. Dalam pengurusan ekonomi ada satu konsep yang dipanggil exclusion risk ataupun risiko keciciran. Mana-mana dasar ekonomi bila kita bangunkan, selain daripada kita sibuk pasal nak tumbuh ekonomi, pasal nak bagi orang kaya, satu risiko yang kita betul-betul kena tengok ialah kalau kami buat dasar begini, bagaimana risiko kecicirannya kepada orang yang sepatutnya dapat, tapi oleh kerana dasar itu tidak begitu tepat, maka dia tertinggal. Dan dalam masyarakat kita, saudara-saudari, risiko keciciran yang besar ialah untuk golongan M40 ini. Masa Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia buat apa-apa tak? Tak ada. Masa Haji Hadi jadi pimpinan kanan kerajaan, ada pernah dengar dia bercerita pasal macam mana kita nak mengurangkan risiko keciciran keluarga pertengahan yang sebenarnya mereka juga tertekan dengan kos hidup? Tak ada. Tuan Ibrahim sampai sekarang tak ada. Saya tunggu dia di mahkamah. Tak ada, saudara-saudari. Jadi kami masuk, kami kata, kenapa kita tak buat begini? Sepatutnya kita jangan tengok kepada pendapatan suami isteri saja. Kita kena tengok pendapatan dia, kena tengok tanggungan dia juga. Dan kena tengok dia duduk dekat mana juga. Sebab orang itu kalau dia duduk di bandar, dia duduk jauh, dia kena naik kereta, tanggungan minyak dia tu lagi besar. Kalau duduk contohnya dekat Uluyan ke, dia kampung dia naik motor je, tanggungan minyak dia bulanannya lebih kecil. Jadi
Nak kata orang ini layak dapat bantuan, orang itu tak layak dapat bantuan. Tidak cukup dengan semata-mata tengok berapa pendapatan bulanan sahaja. Kena tengok pendapatan bersih. Pendapatan tolak tanggungan-tanggungan. Sebab contohnya saya dulu kahwin lambat. Kahwin umur 34. Bujang. Umur 30 gaji puluh ribu. Memanglah. Oh, tapi jangan bagi contoh saya lah. Katakanlah orang tu kahwin lambat. Gaji umur 30. Tapi gaji dia mungkin 3-4 ribu. Contohnya ada. Berbanding dengan orang yang berkeluarga. Umur sama. Anak 5. Gaji dia suami isteri mungkin lebih sikit lah. Tapi simpanan dia, baki pendapatan dia jauh lagi rendah kan. Yang ini tak ada anak. Yang ini ada anak. Jadi sebab itu, walaupun susah, walaupun sukar, kita secara berfasa dan buat keputusan dan sedang melaksanakan supaya bermula tahun depan, kita beralih daripada pendekatan yang berasaskan pendapatan bulat-bulat ni, yang ada risiko keciciran ini, kepada pendapatan bersih yang mengambil kira banyak lagi tanggungan, banyak lagi soal tempat mana kamu duduk, keluarga macam mana, supaya kita mengurangkan risiko keciciran. Dan bila kita buat begitu, insya-Allah keluarga yang M40 yang ada kat Sikamat, Ampangan, dekat Seremban selama ini yang tak dapat bantuan, kalau kena kepada syarat-syarat dia kerana tanggungan kamu itu lebih tinggi, kamu insya-Allah akan dapat bantuan. Sedangkan mereka yang anak orang kaya, bujang, tak dapat bantuan lah lepas ni. Sebab kamu tak ada tanggungan, kamu anak orang kaya, gaji 3,000 lebih. Kalau kita tengok, itu saja. Sewa kamu tak bayar, anak tak payah bayar semua. Yang ini tidaklah memerlukan bantuan seperti mana yang keluarga-keluarga pertengahan yang ada sekarang. Jadi saya nak tanya balik. Itu dua benda saya sebut. Itu miskin tegar B40. Sekarang M40, orang pertengahan. Kalau saudara-saudari ikuti sampai sekarang, saya harap saudara-saudari boleh nampak bahawa tumpuan kami, perkara pertama yang kami habiskan 6-7 bulan yang lepas, ialah membina sistem kebajikan dan sosial untuk golongan yang paling bawah. Ada PN buat sebelum ini. Ada Azmin buat. Taring banyak macam mana pun tak guna kalau taring tu tak digunakan untuk bantu rakyat. Tak guna. Pernah dengar daripada Azmin cerita pasal golongan miskin macam mana, B40 macam mana, M40 macam mana? Tak ada. Cara mereka nak bantu bila Muhyiddin pergi ke parlimen, cara dia apa dia? Oh, rakyat sekarang susah, maka silalah bagi mereka keluarkan duit simpanan mereka sendiri. Kita boleh buat. Tak ada masalah. Tapi kita ada pegangan moral yang lagi besar. Sebab kita tahu bahawa kalau membenarkan mereka mengeluarkan duit simpanan KWSP mereka, memanglah rakyat mungkin gembira sebentar, tapi dia akan menambahkan masalah bila mereka hari tua. Lebih daripada itu jenis bantuan kerajaan. Apa macam itu? Bantuan kerajaan maksudnya kerajaan buat program, kerajaan bina inisiatif, kerajaan ambil duit kerajaan bagi kepada orang yang susah. Cara Muhyiddin, cara PN tak apalah. Kita berhutang supaya kita boleh buat projek jana wibawa, itu untuk kita, untuk rakyat dia susah tak apa. Biar dia keluarkan simpanan dia sendiri. Jadi saudara-saudari boleh banding secara jelas pendekatan kerajaan perpaduan untuk golongan miskin, miskin tegar, untuk golongan pertengahan, banding dengan pendekatan ataupun cadangan yang datang daripada Perikatan Nasional setakat ini. Ni nak last lah ni, saya pun nak balik sebenarnya. Ini pun baru warm up. Pilihan raya lambat lagi. Kan? Amin, ceramah jangan lebih-lebih awal-awal nanti hilang suara. Baik. Itu masalah masyarakat. Kan? Kemudian masalah negara. Saudara-saudari sekarang dah tahu, tadi tu ada abang bawa anak dia umur 5 tahun. Saya ingat anak dia pergi tadika pun cikgu tanya, adik, berapakah hutang negara sekarang? Dia pun boleh jawab, 1.5 trilion. Sebab semua orang dah dengar dah.
muda dengar, yang tua dengar, semua dah tahu hutang negara kita 1.5 trilion. Berapa saiz ekonomi kita? Lebih kurang 1.7 trilion lebih lah. Maksudnya, keadaan hutang kita ni lebih kurang begini. Kamu gaji RM1,700 sebulan. Hutang kamu tiap-tiap bulan RM1,500. Kau nak makan apa? Tinggal 200 je. Macam itulah keadaan negara sekarang. Jadi saya tak payah sembang besar pasal 1.5 trilion hutang, semua orang dah tahu. Yang kita nak bincang, yang kita nak banding ni, di antara pilihan Pakatan Harapan, Barisan Nasional dan Kerajaan Perpaduan berbanding dengan Perikatan Nasional. Soal hutang negara, soal kedudukan ekonomi negara. Apa cadangan yang paling bernas sekali pernah datang daripada mana-mana pimpinan Perikatan Nasional untuk menyelesaikan masalah keberhutangan dan masalah fiskal, kedudukan kewangan negara ni? Pernah dengar tak? Ada orang nak tegur? Bukan daripada Haji Adi lah. Haji Adi tak pernah komen. Ada siapa nak tegur? Saya semak. Apa ni? Apa dia orang pernah buat? Sebab kita masuk kerajaan, kita kena tengok apa yang kerajaan dulu buat. Kalau yang bagus, itu kita sambung lah. Amin pun macam itu juga. Bila datang Negeri Sembilan, yang UMNO buat dulu bagus, kita sambung lah. Memang macam tu lah. Semak. Terjumpalah satu idea paling bernas. Nasib baiklah saya bodoh sikit, tak secerdik pimpinan PN yang bagi idea itu. Kalau tidak, lunyai korang. Idea daripada PN apa dia? Untuk kita menyelesaikan masalah keberhutangan negara, maka kita akan mencetak wang lebih banyak. Tengok tak? Sedari gelak sebab cerita cetak duit. Kalau saya cerita lagi soal, tengok logik dia. Kalau kita berhutang banyak, kita cetak duit supaya kita cetak duit tu kita boleh bayar hutang. Ini idea dia tau. Agaknya dia ingat menguruskan ekonomi ni macam main Saidina Monopoli kot. Dia tak sedar mencetak duit. Yang dia kata cetak duit tu maksudnya tambah hutang lah Bahlul. Mana boleh kamu nak kurangkan hutang, kemudian kamu tambah lagi hutang dengan mencetak duit. Tak boleh. Saudara-saudari tahu tak cetak duit ni macam mana? Orang-orang PN ni, pakar-pakar mereka kata, apa susah sangat kita cetak duit. Dia tak faham untuk kerajaan menambahkan bekalan wang dalam pasaran. Yang orang duk kata cetak duit ni, tahu ke tidak macam mana nak tambah bekalan wang dalam pasaran. Maksudnya, kerajaan akan menerbitkan bond atau kertas hutang. Bila kerajaan terbitkan bond, kertas hutang, orang beli duit, orang beli kertas hutang tu, duit tu dapatlah kat kerajaan. Kerajaan dapat duit tambahan itu, maka kerajaan ada beberapa pilihan. Dia boleh letak saja dalam bank. Ni, duit baru tambah. Bagi kepada bank, kamu sila pinjamkan kepada orang supaya orang dapat duit. Itu satu. Yang kedua, kerajaan boleh kata, baik, dengan tambahan yang hasil terbitan bond kerajaan, dengan daripada 20 bilion tambahan ini, kita akan bina jalan lebih banyak. Jadi itu satu cara kerajaan suntik wang ke dalam ekonomi yang dikata cetak wang ni. Maksudnya buat jalan, bayar kontraktor, duit tu berkisar balik dalam ekonomi. Tapi cetak wang ni saudara-saudari, maksudnya menambah hutang. Jadi bayangkan Bahlulnya cadangan, untuk kurangkan hutang kita cetak wang dengan tambah lagi hutang. Sebab itu itulah selama ini kan PN duk kata, apalah kamu jadi menteri ni tak ceramah. Tak apa, aku tunggu 6 bulan. Sekarang aku ceramah, lunyai korang. Saya simpan 6 bulan semua idea-idea Bahlul ni kan. Jadi saudara-saudari, kita ada 1.7 trilion hutang. Kita bayar pinjaman interest, kadar faedah atas pinjaman ni saja sampai 30-40 bilion tiap-tiap tahun. Kalau saudara-saudari lah, gaji RM1,700 sebulan, bayar sampai RM400 interest. Apa perasaan saudara-saudari? Sama ada saudara-saudari jadi bankrupt, ataupun saudara-saudari pergi cari alung, ataupun saudara-saudari kata ni tak boleh dah ni.
saya kena cari jalan lain untuk kurangkan hutang kredit kad ini supaya saya tak bazirkan duit bayar interest tiap-tiap bulan yang melampau ini. Kita dah tahu cara bahlul Perikatan Nasional ialah cetak wang. Hari ini Guan Eng tanya juga. Saya ingat saya seorang je simpan cerita ni nak tanya Perikatan Nasional ni. Tunggu masa kempen ni tanya macam mana kau nak selesaikan masalah hutang ni. Guan Eng pun tanya soalan yang sama. Macam mana kau kata cetak wang ini boleh kurangkan hutang, boleh bantu negara kukuhkan kedudukan kewangan. Jadi yang itu kita tahu. Cara kerajaan macam mana? Pertama, saudara-saudari, kita kena sasarkan balik subsidi. Kerana subsidi kita sekarang ini dia dah mencecah sampai 80 ke 90 bilion setahun. Dan subsidi ini kalau terus diberi buta saja, orang yang sepatutnya tak dapat terus dapat, maka bukan saja dia ada risiko keciciran yang saya sebut tadi, tetapi ia juga bermakna kerajaan akan terus berhutang dan berhutang. Dan benda ini mewariskan hutang kepada generasi yang akan datang. Saya tak tahulah pimpinan lain. Saya tidak berniat untuk jadi ahli politik dan menteri sampai kiamat. Saya nak bersara, saya nak duduk diam-diam, saya nak mati baik-baik. Saya tak nak kena maki dan kena kencing dengan rakyat bila saya mati dahulu. Nanti sebab tinggalkan hutang yang banyak. Saya tak tahu orang lain. Itu niat saya. Jadi mewariskan hutang kepada generasi yang akan datang ini sangat-sangatlah tidak bertanggungjawab. Tidakkah kita sekarang ini tak serik lagi mewarisi hutang daripada pimpinan-pimpinan yang dahulu sampai sekarang? Sebab itu kita kena sasarkan subsidi. Cara mensasarkan subsidi ini supaya kita boleh jimatkan mereka yang tak perlu dah dapat subsidi. Contoh dia apa dia? Kilang-kilang besar yang banyak pakai elektrik pada kadar yang murah. Tak boleh dah. Dulu kerajaan bertukar ganti, tak ada yang berani kata kepada syarikat-syarikat besar ini, kami sayang kamu, kamu banyak membantu kami, tapi kamu juga telah mendapat banyak laba berpuluh-puluh tahun daripada subsidi elektrik negara yang murah. Kamu dah buat banyak untung. Tibalah masanya untuk kamu faham bahawa kamu perlu mula membayar kadar elektrik pada kos yang ditanggung oleh kerajaan untuk menyediakan elektrik. Bila kita kata kepada syarikat-syarikat, tak ada pun yang marah pun, sehari-hari okey je. Tak ada. Tak ada yang protes, tak ada yang tutup, tak ada. Kita dah buat 7 bulan dah pun. Dan bila kita naikkan kadar elektrik kepada syarikat pengilang-pengilang besar yang banyak pakai elektrik, akhirnya kita boleh jimatkan sehingga 6 ke 8 bilion setahun. 6 ke 8 bilion itulah yang sebahagiannya akan pergi kepada projek-projek rakyat. Sebahagiannya untuk membantu lebih ramai bila kita beralih tahun depan untuk bagi bantuan sosial mengikut pendapatan bersih. Sebahagian itulah juga yang akan membantu kita untuk mengurangkan hutang, saudara-saudari. Itu baru satu subsidi elektrik. Lepas ni ada lagi dan percayalah, insya-Allah bila kerajaan perpaduan ini bersih daripada penyelewengan, bersih daripada rasuah, tiap-tiap tahun akan ada penjimatan kerana kami tahu kita ada sasaran yang jelas untuk kita kurangkan hutang negara. Bila kita ambil alih daripada PN dahulu ni, tahun 2022 bulan Disember, hutang 1.5 trilion. Pada ketika itu, untuk tahun 2022, bajet defisit belanjawan. Okey, saya nak cerita panjang sikit ni, kot janganlah tidur Kak Noh. Jangan tidur. Cerita bajet defisit ni. Orang duk cerita bajet defisit. Menatang apa defisit ni? Peraturan kerajaan menetapkan begini. Kerajaan tidak boleh berbelanja lebih dalam menguruskan kerajaan tanpa tak boleh melebihi daripada pendapatan kerajaan setiap tahun. Jadi maksudnya kalau pendapatan kerajaan setiap tahun 290 bilion, maka kena belanja yang itu je. Tak boleh dah belanja lebih.
Kalau ada belanja mengurus, maksudnya nak bayar gaji, nak bayar hutang, nak bagi subsidi semua, dia kena tidak boleh melebihi 290 bilion. Jadi kita ada had itu saja, 290 bilion, kita kena pandai-pandai lah dalam itu. Jadi kalau lebih bayar subsidi, tak bolehlah naik gaji cepat. Lebih bayar subsidi ataupun gaji naik cepat, tak bolehlah nak bayar bagi bantuan kebajikan lagi banyak. Untuk peruntukan atas daripada itu, untuk membina jalan, infrastruktur, projek-projek pembangunan, kerajaan kena berhutang. Dan bila disebut defisit 5%, defisit 5.6%, itu ialah jumlah hutang yang diambil oleh kerajaan tiap-tiap tahun untuk berbelanja. Jadi sebab itu bila kita tengok sebelum ini, defisit makin naik tiap-tiap tahun, 4, 5, bila kita ambil alih 5.6%. Maksudnya kerajaan, kalau kita tengok saiz kepada ekonomi kita, kalau ekonomi kita 1.5 trilion, defisit 5%, maksudnya kita berhutang 75 bilion tahun itu untuk bina jalan, bina sekolah, buat macam-macam. Sebab itu kalau defisit ini tidak turun, kekal tinggi 5-6%, sampai kiamat saudara-saudari, hutang tak turun. Bila hutang tak turun, susah untuk kita tarik pelabur. Susah untuk orang yakin dengan ekonomi kita. Orang tengok kepada ekonomi kita, dia kata, kamu ni dulu kuat berbelanja, kuat berhutang. Kamu nak suruh aku hutang. Kamu nak suruh aku bina ekonomi kamu. Kamu tunjukkan dahulu kepada aku, kamu ada disiplin untuk menguruskan kewangan kamu. Sebab itu, kita ada sasaran defisit yang jelas. Tahun lepas, 2022, defisit 5.6%. Tahun ini, 2023, insya-Allah, kita kurangkan defisit itu. Maksudnya kita semakin tahun semakin kurang berhutang. Berbanding dengan kerajaan-kerajaan sebelum ini, sasaran kita 5%. Sebab kita tahu yang kita nak pegang betul-betul ialah menjelang 2025, sasaran defisit kita mesti turun kepada 3.5%. Kalau orang duk tanya, ya YB apa hal lah kamu duk ulang ratib 3.5 ni? Sebab kita dah kira jumlah kita berhutang tiap-tiap tahun itu mesti menurun pada kadar itu, dan bila kita mencecah hutang yang kita ambil tiap-tiap tahun lebih rendah sehingga kadar 3.5% defisit tahun 2025, mulai 2026 kita akan boleh ada lebihan untuk mula bayar hutang. Dan itu akan mula menunjukkan hutang itu berkurang. Saudara-saudari, kita ada perancangan yang jelas macam mana nak memperkukuhkan kedudukan ekonomi negara. Kita tahu jalan dia, kita buat keputusan yang tak ada kerajaan sebelum ini berani buat. Kita potong subsidi kepada kilang-kilang besar. Kita sasarkan balik subsidi. Tak ada orang berani buat, kita buat kerana kita tahu kalau perkara ini kita pegang, insya-Allah bermula tahun 2026, negara kita buat kali pertama dalam 20-30 tahun ini akan mula menyaksikan kadar hutang kita mula turun, saudara-saudari. Sebab itu saya nak rangkumkan sampai macam ni lah, sebelah 36 dah. Kita pun nak balik juga dah. Esok kerja. Saya nak rangkumkan begini. Orang tanya saya lah, kenapa bila jadi kerajaan kamu lagi diam, tak bising? Orang kata, mana kamu semua? Masa kita jadi pembangkang, tugas kita untuk mengutarakan alternatif macam mana menguruskan kerajaan dengan baik. Bila kita jadi kerajaan, kita perlu melaksanakan perancangan dan dasar kita itu. Dan yang itu yang kami sedang buat sekarang. Yang itu yang sedang berlaku sekarang, saudara-saudari. Sebab itu saya nak tanya balik kepada PN. Masa kami jadi pembangkang dulu, terutamanya PAS, kamu menunggang semua isu-isu yang kami bawa. Semua idea yang kami ada, kamu tunggang semuanya. Selama ini, tak apa kamu tak ada pandangan. Sebab kamu bergantung kepada kami. Sekarang kamu parti yang paling besar, PAS.
Sekarang kamu bercita-cita nak jadi Perdana Menteri, Menteri besar dan sebagainya. Jadi tak payahlah sembang benda lain. Kamu boleh angkut puluh ribu budak naik motor kapcai keliling. Aku tak peduli. Saya nak dengar satu saja. Apa kamu nak buat pasal orang miskin? Apa kamu nak buat pasal golongan pertengahan yang sedang terhimpit dengan kos sara hidup? Apa kamu nak buat soal menjaga dan memperkukuhkan kedudukan kewangan negara? Kerana kita tak nak berulang seperti yang pernah berlaku di masyarakat-masyarakat lain bila ada parti politik yang kerja dia memainkan sentimen dan emosi semata-mata. Saya sebenarnya tak bimbang sedikit pun kalau PAS kata kami sekarang ini ada gelombang. Gelombang ini dia datang sekejap, mungkin dia datang kuat. Ombak datang membadai, dia akan kembali ke laut saudara-saudari. Kalaupun dia kata dia ada gelombang yang kuat dengan sentimen dan sebagainya, kita telah tengok di negara-negara lain, masyarakat boleh menilai. Kamu menang dengan sentimen, kamu menang dan masuk, tidak ada cara untuk menangani masalah. Tak lama lepas itu kamu akan tersungkur, tak ada masalah. Cuma kalau dia saja tersungkur tak apa. Kita dah tengok di negara-negara lain, masyarakat-masyarakat lain, bila kesilapan itu berlaku, yang akan membayarnya ialah negara, masyarakat, terutamanya generasi-generasi muda. Jadi sebab itu insya-Allah kami ada lebih kurang 5-6 minggu untuk berkempen. Sekarang lepas ini letihlah geng-geng PAS dengan PN ni nak menjawab tiap-tiap hari. Sebab selama ini dia kata, dah tak ada dengar apa-apa daripada Rafizi, daripada PKR. Sekarang kamu dengar tiap-tiap malam insya-Allah. Kamu jawab tiap-tiap malam lepas ni. Insya-Allah saya yakin bila kita sampaikan maklumat itu, bila kita terangkan satu persatu, saya yakin rakyat Malaysia adalah orang cerdik. Rakyat Malaysia dari dulu saya berkempen 10-15 tahun yang lepas, orang kata boleh menang ke ni? Tak yakinlah. Saya kata yakinlah. Rakyat Malaysia cerdik. Kita kena bagi penerangan demi penerangan, idea demi idea. Kalaupun awal-awal dia belum nampak lagi, 5-6 bulan akan datang, dia akan nampak. Kalaupun awal-awal dia tak faham, lama-lama bila dia mula faham, dia kata, oh sebab itulah keadaannya begitu, sekian-sekian. Sama macam saya mula-mula berkempen untuk PRU 15 dahulu, ni banyak yang datang penyokong pakatan ni, antara yang paling kuat maki saya. Sebab saya kata, kita masuk PRU 15, kita sebenarnya kena sasarkan untuk menang 80 ke 90 kursi saja. Lepas itu kita bincang untuk bentuk kerajaan. Saya kata daripada hari pertama lagi, berkarung-karung korang maki aku kan. Saudara-saudari, itulah yang jadinya. Memang betul sebab data dan maklumat menunjukkan kita tak boleh menang lebih daripada 90 pun. Dia naik sekejap ke arah 90, minggu kedua tu dia dah turun balik ke 80. Jadi, samalah juga insya-Allah, walaupun awal-awal mungkin sukar difahami, kalau kita ada sasaran yang betul, idea yang betul dan kita terangkan, insya-Allah saya yakin dan saya berdoa, rakyat yang akan mengundi di Negeri Sembilan, di Selangor, di Pulau Pinang, di Kedah, di Kelantan, di Terengganu, insya-Allah akan membuat pilihan berdasarkan fakta, maklumat dan kefahaman yang betul. Akhir sekali. Akhir sekali. Tak ada orang nak tanya ke Negeri Sembilan boleh menang ke tidak ni? Kenapa saya pilih tempat pertama untuk kita mula bergerak berkempen di sekamat ini di Negeri Sembilan? Sebab saya nak bawa berita baik. Kalau ikut data dan kita buat kaji selidik sokongan rakyat tiap-tiap bulan, daripada Januari sampai ke Jun yang terakhir, maklumat itu YB Amin pun tahu, sebahagian pimpinan pun tahu. Daripada 6 negeri, tiap-tiap bulan kita tanya, salah satu soalan yang paling biasa kita tanya kepada pengundi-pengundi. Adakah kamu menyokong dan bersetuju dan berpuas hati dengan kerajaan negeri yang ada sekarang? Kita nak tengok setiap satu negeri itu sokongan dia macam mana. Saudara-saudari, saya nak sebut,
daripada 6 buah negeri itu, yang paling tinggi angka dia, yang pengundi kata saya bersetuju dan berpuas hati dengan kerajaan negeri adalah Negeri Sembilan, saudara-saudara. Setakat Mei 2023 dan kita sedang menunggu angka Jun, setakat Mei 2023 apabila soalan itu ditanyakan kepada pengundi-pengundi, 75% pengundi Negeri Sembilan menjawab mereka berpuas hati dengan kerajaan Negeri Sembilan yang ada sekarang, yang paling tinggi di seluruh negara di antara ke-6 negeri itu. Jadi kita doakan supaya keadaan ini berterusan. Saya tahu tempoh kempen 5-6 minggu ini panjang, macam-macam boleh jadi. Sebaik-baiknya Amin boleh mula jogging untuk kurus sedikit. InsyaAllah itu akan menambah undi. Tapi kalaupun tak boleh kurus sedikit, elakkan buat benda-benda yang marah, yang boleh dijadikan permainan sentimen. Dan insya-Allah kalau ini kita kekalkan dan momentum ini kita kekalkan, insya-Allah kita akan kembali sebagai kerajaan Selangor. Lah. Saya sebenarnya esok kat Selangor lah. Saya malam ni di Negeri Sembilan, esok Selangor. Tapi walaupun saya tak sebut secara terperinci malam ini, saya boleh sebut ketiga-tiga negeri yang Pakatan Harapan berkuasa sekarang ini, kerajaan perpaduan, membentuk kerajaan, ketiga-tiga itu menunjukkan tahap kepuasan hati pengundi yang tinggi. Jadi insya-Allah kita berada di depan. Cuma kita tahulah 5 minggu ni macam-macam boleh jadi. Jadi kuatkan semangat, jentera-jentera kena mula turun, bendera, banner kena mula pasang, mula ketuk pintu, mula telefon pengundi-pengundi, mula menyantuni pengundi-pengundi. InsyaAllah, saudara-saudari, kita akan teruskan keprihatinan dan kebajikan yang kita telah mulakan di Kerajaan Negeri Sembilan dan dibantu bersama-sama dengan dasar-dasar Kerajaan Persekutuan. Dengan itu, insyaAllah kalau Azmin bersuara lagi, saya sambut lagi. Jadi Min, kau baik-baik duduk diamlah, jangan sentuh lagi. Kan dia lupa saya Menteri Ekonomi mewarisi kementerian dia. Kan aku gali yang dulu-dulu orang. Sekarang ni saya duduk diam-diam, tak kacau, tak payahlah kacau kan. Tumpu kepada apa kau nak buat untuk rakyat. Jangan sentuh orang. InsyaAllah dengan cara itu kita akan menjalani undi yang baik dan saya doakan yang terbaik kepada semua rakan-rakan daripada BH, daripada BN di semua peringkat. InsyaAllah dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.